Apa yang masuk? Line 2. Line 2 baru 9 orang. Line 2 baru 9 orang. Assalamualaikum Ustaz. Dia berupuk line 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, apa khabar? Ya. Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah sihat. Awal masuk? Ya. Awal masuk? Masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Amin. Kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita pada malam ini diizinkan oleh Allah kita dapat bersama-sama kembali di dalam siri kuliah maghrib kita, iaitu pengajian kitab Pelita Penuntut ataupun Ta'limul Muta'allim, siri yang ke-15. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita supaya apa-apa yang kita telah pelajari dan akan pelajari diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi kekuatan ingatan kepada kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Moga-moga ilmu tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman, sebagai panduan kehidupan kita di dunia ini, sentiasa kita mengikut jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dikurniakan kesihatan yang baik, kesihatan yang berkekalan, sihat wal afiat. Didoakan kepada kita semua agar diberi perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diri kita, anak isteri kita, suami kita, kaum keluarga kita, muslimin muslimat, daripada wabak, penyakit dan huru-hara, begitu juga apa-apa yang tidak diingini. Jadi kita dapat bersama-sama pada malam ini
Moga-moga kita mendapat ilmu yang baru yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kita mengaji kitab Pelita Penuntut. Saya ingatkan bahawa kitab kita ni adalah membahaskan tentang anjuran-anjuran ataupun motivasi kepada orang yang berminat untuk menuntut ilmu. Itu pokok pangkalnya, kepada orang-orang yang berminat untuk mengaji ilmu, untuk belajar ilmu bila mana dia rasa tak tahu. Jadi penyakit kita ni, bila rasa kita tahu, sebab itu kita tak endahkan majlis ilmu. Majlis ilmu ni sambil lalu saja. Begitu juga kita pergi ke masjid, pergi ke surau, majlis ilmu ni ada tak kisah. Yang penting kita sembahyang. Tetapi tahukah saudara-saudari, sembahyang kita tu walaupun banyak, amal ibadat kita walaupun banyak, dikira mardu, ditolak sekiranya kita tidak ada ilmu. Saya contohkan sembahyang ni sebab dekat dengan kita. Seperti yang kita katakan bahawa kita ada ilmu tentang sembahyang. Adakah kita mahir berkenaan dan rukun qauli? Adakah kita mahir berkenaan rukun fi'li? Adakah kita akhir sekali memperdengarkan rukun qauli kita kepada guru-guru? Adakah takbiratul ihram kita betul? Adakah Fatihah kita betul? Adakah salawat dalam tahiyat kita betul? Adakah tahiyat kita betul? Adakah salam kita betul? Jadi oleh kerana itu kita merasakan betul semua, sedangkan kita tidak memperdengarkan kepada guru hal ehwal yang berkait dengan bacaan kita. Itulah di dalam kitab ni dia nak beritahu berkenaan ransangan-ransangan ataupun motivasi ataupun galakan-galakan kita. Tak dapat tidak kita naklah menuntut ilmu ketika kita hidup ni supaya amal ibadat, kerja buat, pelaksanaan agama kita dapat disempurnakan ataupun dapat diiktibarkan, iaitu sah dari segi agama kita apa yang kita buat. Itu dia. Jadi hadirin-hadirat sekalian, muka surat 6. Muka surat 6. Ada pun tak? Baris ketiga. Muka surat 6 baris ketiga. Kita tahu. Kita tahu ni muka surat apa? Muka surat 11 Ustaz. 11. Muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Niatkan juga kita menuntut ilmu ni sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Moga-moga ada barakah pada kita. Lepas itu juga diingatkan kepada saudara-saudari, pastikan mic kita ditutup, kamera dibuka. Mic ditutup, kamera dibuka. Kalau nak buka lah kamera tu, kalau malu tak payahlah. Jadi wajib menutup mic kerana mengganggu siaran kita. Kerana mengganggu siaran kita, kena tutup. Sentiasa ditutup. Jangan nak tekan, tak payah. Kecuali kita nak bercakap. Ada pun dia nak menceritakan baris yang ketiga ni, ada pun maknanya nak ceritakan. Ada pun memelihara barang yang jatuh ia. Barang yang jatuh ia makna kepada orang Islam pada setengah-setengah daripada ketika, daripada setengah masa, maka iaitu fardu kifayah. Apabila berdiri dengan dia tu artinya ada orang yang membuat. Ada orang yang membuat. Jadi nak kabarkan di sini, dia nak bahaskan maknanya ada hukum di dalam agama kita ni fardu kifayah.
fardu kifayah ni makna orang lain buat, kita tak payah. Orang lain buat, kita tak payah, lega, tak payah, tak jadi tak pandai, jadi tak reti. Jadi fardu kifayah ni dalam konteks yang lebih luas. Makna di dalam kehidupan masyarakat, di dalam negara kita, di dalam negeri kita, di dalam daerah kita, di dalam perkampungan kita, di dalam taman kita. Jadi kita kecilkan. Kita kecilkan. Contohnya di dalam negeri kita mesti ada hakim Islam. Itu fardu kifayah. Di dalam negeri kita mesti ada pimpinan Islam. Itu fardu kifayah. Jadi kita kecilkan. Di dalam negeri kita mesti ada orang Islam menjadi lawyer. Di dalam negeri kita mesti ada orang Islam menjadi hakim. Di dalam negeri kita mesti ada orang Islam yang menjadi doktor, yang membuka klinik Islam. Contohnya fardu kifayah. Tetapi kita kecilkan lagi. Kita kecilkan lagi di dalam kampung ataupun taman-taman kita, maknanya khususnya berkenaan dengan fardu kifayah ni, dia kata ni, makna jatuh ia pada tengah-tengah ketika. Maksudnya fardu kifayah kita contohkan berkenaan dengan mengurus jenazah. Makna mengurus jenazah dalam kampung kita kecil. Di dalam kampung kita kecil. Takkan di pekan mengurus jenazah daripada tipis. Itu makna keperluan bagi masyarakat kita. Jadi kalau sekiranya menjadi lawyer ataupun menjadi hakim, makna dibesarkan. Makna orang dalam negeri Pahang ni mesti ada hakim Islam, ada lawyer Islam. Saya ada lawyer, anak saudara. Anak saudara lawyer. Lepas itu dia ni sekarang ni bertugas di Pejabat Peguam Negara. Pejabat Peguam Negara, anak saudara. Anak saudara saya perempuan. Itu maknanya nisbahkan di dalam kampung saya tu ada budak ni menjadi lawyer. Tetapi sebabnya yang kita katakan fardu kifayah ni maknanya hal ehwal semasa. Jadi lawyer ni kalau ada kes-kes barulah ada lawyer ataupun ada hakim. Itu lebih besar dalam fardu kifayah. Di dalam fardu kifayah sesuatu perkara itu. Tapi kita ni jenazah. Jenazah ni kita nisbah kepada kampung, kepada taman, mesti ada orang mati. Jadi kita tengok bahawasanya fardu kifayah lepas. Sebabnya sak kepada orang lain. Taman sekian-sekian, pemandi jenazahnya daripada kampung sekian. Jadi apa sudahnya di taman itu? Apa sudahnya di kampung itu yang memandi, mengurus jenazah di kampung sebelah. Jadi keperduan yang wajib. Maksudnya kalau sekiranya orang yang berkenaan tak dapat hadir, macam mana? Itu dia kata. Jadi tak dapat tidak, kita berkewajipan pada individu kita biar reti belaka. Biar kita reti belaka. Menjadi imam sembahyang reti apa begitu begini. Jadi mengurus jenazah ni bukan sebarangan orang. Makna kalau orang geli tak boleh, kalau orang takut tak boleh. Apa kesudahnya? Apa kesudahnya? Fardu kifayah itu kita tak mempelajarinya. Sebagai contoh, fardu kifayah di sesuatu tempat, saya katakan tadi, mengurus jenazah. Siapa yang mengurus jenazah ni ataupun paket-paket jenazah ni, dia faham betul. Kita tengok walaupun aksesorinya saja, jadi ada hukumnya. Contoh, mayat nak disemayangkan, mayat tu terkujur depan tanpa ditutup dengan kain batik lepas, makna pocong gitu saja setelah dikafan. Maksudnya fardu kifayah ataupun benda yang berkait, pakej yang berkait dengan orang mati tak faham. Jadi saya nak sebut pakej ni. Pakej. Pertama sekali, pakej dia yang sewajibnya atau sewajarnya kita mengaji ataupun belajar walaupun bukan fardu kifayah kepada kita. Maknanya kalau orang lain ada reti, kita tak
kita tak berdosa lah kalau orang lain ada reti. Tapi kalau orang lain tak reti, satu kampung berdosa, satu taman berdosa. Pakej dia daripada sakit nak membaca Yasin. Membaca Yasin ni tak wajib. Faqra'u Yasin ala mautakum. Tetapi pakej dia, alangkah baiknya di sesuatu taman, di sesuatu kampung ada yang boleh membawa Yasin kepada orang sakit ataupun orang mati, orang meninggal. Itu pakej dia. Lepas tu yang keduanya, pakej meninggal. Setelah meninggal, macam mana nak buat? Tu dia. Ataupun ada tanda-tanda tak meninggal. Yang ketiganya, pakej memandi. Bagaimanakah cara nak memandi mayat? Bukan susah Ustaz. Ambil air cucur je lah. Senang lah itu. Jadi ada hukum hakam berkenaan dengan memandi mayat ni, dan juga ada aksesori, ada perkara-perkara yang bersangkutan dengan memandi mayat. Cuba air tu iyalah. Tapi bagaimanakah dari sudut ilmu yang berkait dengan mandi mayat? Nawaitul ghusla lihazal mayyiti lillahi ta'ala, nawaitul udu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala, nawaitul udu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala, nawaitul udu'a lihazal mayyiti tifli lillahi ta'ala, nawaitul udu'a lihazihil mayyitati tiflati lillahi ta'ala. Itu mana? Baca mana? Pakej mandi pakej mandi mayat. Baca mana? Tak dengar. Dia rekod ni. Pakej mana yang saya baca tadi? Pakej apa? No. Pakej apa? Mandi mayat. Pakej apa? Niat Saya baca tadi. untuk ikut mayat. Baca yang saya baca tadi, apa nama ni, tempat mana? Merapu je. Untuk mayat. Mayat orang biasa, orang lelaki, budak-budak. Apa? Merapu je. Saya baca tadi. Ya? Tak dengar. Apa dia? Siapa boleh jawab? Yang saya baca 4 je. Kes fardu kifayah. Apa dia yang saya apa? Ngangkat wuduk untuk mayat. Apa dia? Ngangkat Abali. Bukan. Bukan. Ya, uduk ke jenazah. Orang tua lelaki, orang tua perempuan, budak lelaki, budak perempuan. Nawaitul udu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul udu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitul udu'a lihazal mayyiti tifli lihazihil mayyiti tiflati. Mayyitati tiflati. Itu berkenaan dengan wuduk. Berkenaan dengan wuduk ketika memandi mayat. Itu mana pakej memandi. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu benar. Jiru hai 9. Baca ayat 9. Ya. Baca ayat 9. Jiru ayat 9. Ayat 9 mandi mayat. Itu nak kabarkan. Maknanya kita di dalam pakej yang berkait dengan jenazah. Mandi. Memandi. Lepas itu mengapan. Berapa kerat yang reti mengapan? Mengapan bungkus biasa. Reti lah.
buat bajunya, buat kainnya, buat serbannya, buat makanannya. Lepas itu doanya, siapa boleh baca doa mencering kain kapal, menyiap kain kapal? Siapa boleh baca? Ramai-ramai kita ni. Link 178, link 232. Siapa yang boleh membaca menggunting kain kapal? Itu pakej mayat tu. Allahumma libasahu anil karim. Allahumma ja'al libasahu anil karim. Ya. Wa adkhilhu, ya Allah Ta'ala rahmatika jannata ya arhamar rahimin. Tahniah boleh lah. Allahumma ja'al libasahu anil karim wa adkhilhul jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu mencerai kain kapal, menyiap kain kapal. Kalau perempuan pula, makanya kain kapal perempuan. Kalau tu Allahumma ja'al libasahu lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al libasahu anil karim. itu lelaki. Libasaha. Allahumma ja'al libasaha. Itu pakej menggunting kain kapal. Lepas tu pakej semayang pula. Qamat semayang jenazah negara. Itu dia yang paling mudah. Salatul janazah rahimakumullah. Jadi hak panjangnya mengikut mayat. Mengikut mayat. Itu cukuplah. Pada itu saya nak sebutkan pakej semayang, lepas tu pakej menguburkan mayat. Itu perkara-perkara yang disebut sebagai fardu kifayah dan aksesori yang bila berlaku kematian. Yang fardu kifayahnya memandi, mengapal, semayang ke bumi. Tetapi dalam 4 perkara ini ada ilmu yang kita perlu tahu ataupun perlu pelajari. Alangkah cantiknya sesuatu kematian itu kita semua ni faham. Kalau saya ada, reti sikit. Maknanya membawa Yasin, cara-caranya, kaifiatnya bila berlaku kematian, macam mana nak gembokkan sendi-sendinya, tutup mata. Mana saya baca tutup mata? Nak uji. Ya. Itu dia tepat. Mata celik, pejamkan. Dia baca itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Pakej dia. Jadi kalau kita nak tanya tuan-tuan sekalian, saya sebutkan ni maknanya perkara-perkara yang serba sedikit kita tahu. Sekarang ni kematian, adakah pakej itu dipenuhi? Pakej itu dipenuhi. Tidak. Dan aksesorinya sekali. Tidak. Tidak. Sebab apa tidak? Tak tahu. Tak tahu. Itulah. Jadi disebut sini maknanya kita ni berkewajipan melaksanakan ataupun belajar. Setiap individu belajar walaupun fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Jadi apakah surahnya kita tak belajar? Itulah dia khabar tu. Dia khabar. Contohnya, anak beranak kita dalam rumah, sekiranya kita mengharapkan orang lain tak reti, ayah kita meninggal contohnya, swasta semua, sak kontrak semua, patutnya anak-anak dan saudara maranya yang kontraktornya. Itu nak khabarkan. Mana memandi, mengapal, apa begitu-begini, masuk dalam kubur, berdoa, begitu-begini. Jadi dia galakkan kita belajar di dalam hal ehwal fardu kifayah. Jadi saya contohkan
perkara-perkara yang bersangkutan dengan jenazah itu yang fardu kifayah. Kalau orang lain ada seorang yang membuat, kita tak payah. Boleh faham? Oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, nescaya gugurlah daripada yang lainnya. Makna orang lain membuat, gugurlah daripada dia. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia melaksanakan, berdiri dengan dia itu maksudnya melaksanakan dengan dia, nescaya bersekutu. Semua bersekutu tu sekalian mereka itu pada dosanya. Itu nak kabarkan fardu kifayah. Jadi galakkan apa kesudahnya perkara-perkara yang berkait, contoh kita daripada perkara yang berkait dengan jenazahnya tak reti sama. Tak reti sama apa kesudahnya. Jadi tak reti sama, kita berusaha untuk belajar. Sebab itu saya tengok kita ke masjid ataupun kita ke surau, kadang-kadang orang ni dia tak mengambil berat di dalam ilmu. Maknanya kalau ustaz ni terlebih masuk isyak, terlebih mengajar, makna kisah. Dia tak faham. Isyak tu lebih aula lewat, maknanya waktu dia panjang sampai ke subuh. Jika ada aktiviti ilmu, baca kitab Jawahirus Saniyah. Makna muzakarah ilmu apa begitu begini, maknanya tak apa kita semayang isyak tu lewat sikit, sebabnya isyak tu panjang. Ni nisbahkan kepada ilmu yang saya kabur ni tadi. Kalau kita tak belajar, tak erti sampai masa. Ada yang lebih tidak beradab lagi, dia bengar-bengar ke ustaz tu mengajar, waktu isyak dah masuk, dia semayang balik. Begitu kurang sopan. Begitu juga kita mengaji ni, mengaji online ni. Ada setengah-setengah dia tak faham, masuk isyak dia semayang selalu, menjadi tak faham. Dia tu mengaji tu tak faham. Sedangkan maknanya ilmu tu lepas semayang isyak, kalau kita tak reti dah, tak diajar dah. Itu. Sebab itu hukum ni, bila kita masuk masjid, ada orang mengajar, kita aula mendengar majlis ilmu daripada semayang tahiyatul masjid. Sebabnya, ada sebabnya. Sebab tahiyatul masjid tu, bila masa masuk dalam masjid, kita boleh semayang. Sedangkan orang yang mengajar lepas itu maknanya 9.35 kalau bab lain dah. Saya cakap bab lain dah. Sekiranya tuan-tuan tidak mendengar, semasa saya cakap tu, melepaslah ibarat kata. Itu masalah kita masyarakat. Bukan saya nak kabarkan maknanya semayang isyak tu tak penting. Bukan nak kabarkan, tapi penting ilmu kita dalam beramal. Itu sebab saya tanya tadi, pada mukadimah tadi, maknanya di dalam bab jenazah ni ramai kita tak reti. Artinya perlu kita belajar di dalam bab jenazah. Apatah lagi, iaitu fardu kifayah. Apatah lagi bersangkut dengan amal ibadat kita seharian. Beramal ibadat kita seharian. Saya sebut dulu pada siri sebelum ini. Kita sujud sejadah pada pagi Jumaat. Kalau kita tak qasad sujud sejadah, tak sah sembahyang. Itu kita faham tak? Kita sujud sahwi, kalau tak qasad sujud sahwi, maknanya sembahyang kita batal. Adakah kita faham? Itu dia. Tuan-tuan baca dalam kitab Furuq. Kitab Furuq, maknanya dia menyebutkan selain daripada pagi Jumaat, kalau kita berpakat nak sujud sejadah, tak sah sembahyang. Kalau dia baca ayat sejadah terus sujud, tak apa. Kalau nak pakat tuan-tuan, kita sujud sejadah hari ni, tak sah dalam kitab Furuq. Jadi kita faham tak? Sebab itu
kita digalakkan, diutamakan kita belajar ilmu. Maksudnya, jadi saya nak sebutkan maknanya kita tak faham. Kalau orang yang faham, dia masuk dalam masjid, dia tak sembahyang tahiyatul masjid. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia tak sembahyang tahiyatul masjid, dia terus mendengar ilmu tu sambil membaca. Membaca apa? Baca tasbih, Ustaz. Membaca tasbih. Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 4 kali ketika dia telah duduk. Jadi kita ambil contoh. Kalau seorang tahiyatul masjid, kalau seorang dua tahiyatul masjid gitu gini tahiyatul masjid, maknanya ustaz kita mengajar berserabut nengok dia. Lepas-lepas lagi, maknanya orang yang sembahyang tahiyatul masjid ni, orang lelaki, yang perempuan ni pula buka tirai, tertonggeng. Itu hikmah dia. Jadi kita tak faham. Selalu aja. Tak kira orang mengajar, tak kira orang tak mengajar. Dia berlainan dengan sembahyang Jumaat. Bab sembahyang Jumaat tu lain. Walaupun baca khutbah, Tok Imam baca khutbah, kita disunatkan sembahyang tahiyatul masjid dengan ringan, dengan ringkas. Itu. Kita kena faham. Kita naklah faham. Boleh faham? Boleh. InsyaAllah. Seterusnya. Itu dia nak galakkan kita ni belajar. Jadi berkenaan dengan fardu kifayah. Berkenaan dengan fardu kifayah. Walaupun seorang buat, kita terlepas. Jadi apa kesudahnya? Apa kesudah? Lepas itu orang yang buat tu pula, dia mati pula. Kita import pula daripada tempat lain. Jadi saya katakan tadi, alangkah indahnya, alangkah cantiknya berkenaan dengan fardu kifayah. Kita contohkan berkenaan dengan pengurusan jenazah ni, maknanya orang semua pandai. Orang semua pandai. Saya ingat di kampung dulu susah nak mencari orang mandi, mencari orang mengapai apa begini. 2 kali buat rusuh. Sekali tu 400 orang hadir. Sekali tu 380 orang. 2 kali. 2 siri masjid kampung saya. Jadi alhamdulillah bila berlaku kematian, maknanya berpusu-pusu orang nak mandi mayat, maknanya kain kapal tu, mana kain kapal? Tak ada masalah. Jadi setengah tempat bertunggu sebabnya teko mandi mayat tu tak sampai. Jadi orang situ kenapa? Orang situ tak erti ke? Orang situ tak mengaji ke? Orang situ tak belajar ke? Mengharapkan kepada orang lain. Itu dia kata, maknanya adakah kita tak tercabar bila dalam kitab ni menghuraikan yang hurai saya. Ayat dalam kitab ni maknanya berkenaan dengan fardu kifayah. Tak tercabar ke tercabar? Tak tercabar ke tercabar? Tercabar. Biar kita reti. Biar kita reti belaka. Jangan kita mengharapkan kepada orang lain. Jalan kita nak belajar. Saya suka berkenaan dengan mayat ni. Maknanya berkenaan dengan mayat ni, banyak orang tak lepas. Maknanya kefarduan terlepas. Aksesorinya banyak tak lepas. Bacaan tanah, 3 buku tanah tu mana? Siapa dapat? RM10. Allahumma lakinhu indal mas'ulati hujjata. Carangan ditutup.
Minha khalaqnakum Allahumma laqinhu 'indal mas'alah hujjata. Pertama. Wa fiha nu'idukum Allahumma iftah abwabas sama. Kedua. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allahumma jafil al-ayam bahi. Jiru hai halal. Sakallahu sarahu wa baradallahu wajahu wa ja'ala jannata maswahu. Aywa kuais, bagus. Itu sakallahu sarahu wa baradallahu madja'ahu wa ja'ala al-jannata mathwahu. Itu pun jangan tengok kertas. Kalau tengok kertas tak ada, tak baca. Itu maksudnya. Bukan semua orang boleh dalam perkara ini. Itu dia menggalakkan kita berkenaan dengan perkara ini, belajar. Belajar. Maka wajiblah atas raja, atas berkenaan dengan pemimpin ataupun pemerintah, ataupun wajib berkenaan dengan masjid ataupun surau. Itu tempat tempat agama kita beribadat. Bahawa menyuruh pimpinan ini akan mereka itu, akan masyarakat di situ. Dengan demikian itu dengan perkara fardu kifayah. Dan mengerasi ia pemimpin akan ahli negeri itu atas demikian itu. Maknanya galakkan kepada sesuatu tempat, maknanya masjid, surau ataupun organisasi di dalam taman itu, di dalam kampung itu, mengadakan pengajian, mengadakan kerusuh, mengadakan bengkel-bengkel untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di situ. Contohnya tuan-tuan semua, free belaka. Free belaka. Kita free mendengar, free bayar internet masing-masing je lah. Maknanya free belaka, maknanya tak mahu lagi mengaji. Itu dia nak kabarkan di dalam kitab ini, roh dia nak kabarkan peri pentingnya kita mengaji. Saya dulu minta maaf cakapnya tak pernah hayat mengaji kitab free. Daripada kecil sampai masuk universiti, mengaji cara pondok tak pernah free. Orang tua-tua dulu tak ada perkhabar nak ambil kitab hadiah kawak, tak ada. Mungkin masa itu. Tetapi zaman sekarang ini free. Kita mengaji ni, kitab free. Kita bumi free, kitab jawi free belaka. Itu hakikat dia. Maknanya kita tak bersemangat lagi kena belajar. Dan kita jangan jadi orang kata jahil murakkab. Itu pening. Jahil murakkab ni dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia tak tahu ke benda. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan semua, walaupun kita tak dapat ke masjid, tak dapat ke surau, kita dapat mengaji sampai ke rumah kita. Anak isteri kita dapat mengaji, suami dapat mengaji, walaupun mendengar, walaupun tak buka kamera. Walaupun tak buka kamera, kita dapat mendengar secara terus ilmu sampai ke rumah kita. Ilmu sampai ke rumah kita dengan suasana zaman ni zaman canggih. Boleh menengok kepada iPad, boleh menengok kepada laptop, boleh menengok kepada telefon kita. Itu. Dengan syarat line clear, dengan syarat internet okey. Jadi mengajar, proses mengajar dan belajar sampai ke atas katil kita. Kalau dia baring, meja kita, kerusi kita menyandar apa begitu begini, artinya proses ilmu itu tidak ada alasan melainkan kita nak mengaji. Nak mengaji. Maknanya kita ni mengaji online ni, PKP ni 4 kali seminggu. Terjodoh dia nanti jemput. Terjodoh jemput, tuan jemput. Kalau jemu kita kurangkan sikit. Mungkin orang tak minat jemu, dia jemu. Jemu mendengar je sebab dia dah pandai dah. Maknanya kalau orang yang mengaji
minat mengaji, minat belajar, dia merasakan dia tak tahu, arti dia berlumba-lumba di dalam untuk menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu free. Masa saya dulu mengaji, masuk universiti mengaji sekolah Arab, berduit. Sekolah Arab tu RM5 seminggu belanja. Lepas itu beli kitab RM5 seminggu zaman saya dulu. 80-an. Maknanya RM5 seminggu. Sebulan RM20. Bayar asrama RM18. Tak ada percuma. Tak ada percuma. Hari Sabtu Ahad saya minta izin dengan pengetua Allah yarham Ustaz Syed Hassan. Syed Hassan bin Syed Makno, pengetua, saya dibenarkan balik tiap-tiap minggu. Sebabnya saya dari Sabtu Ahad saya mengaji dengan Allah yarham Tuan Guru Haji Leban Mak Ami. Itulah indahnya saya sekolah Arab. Maknanya dapat mengaji kitab Kawi, dapat mengaji kitab Arab. Itu berharga, amat berharga. Kitab yang saya mengajar malam ini, mengaji dengan dia hasil dari sekolah dulu. Miftahul Murid, mengaji dengan dia hasil daripada sekolah dulu. Lepas itu kitab-kitab Kawi, kitab-kitab Arab gitu gini mengaji. Mana titik peluh dia memberi ilmu kepada saya bersusah payah mencengkar mata sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Jadi tuan-tuan semua tak ada begitu. Itu nak beri galakan. Tak ada begitu. Ada tuan-tuan mengapai sampai pukul 3 pagi. Ada mengapai pukul 4 pagi dah bangun dah sebelum subuh mengapai. Al-kalamu wal-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Mengapa nahu? Mengapa nahu? Maka ujurmiyah. Itu nak beri galakkan kepada kita, bahkan kepada motivasi mengaji. Kita ni kalau baca Fatihah belum tahu lagi. Baca doa iftitah belum tahu lagi. Takbir belum tahu lagi. Tahiyat belum tahu lagi setakat mana dapat tahiyatnya. Fasa pertama ke, fasa kedua ke, fasa ketiga ke, fasa keempat. Jadi kalau diberi rangsangan, tahiyat ni ada fasa pula. Fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Saya tak pernah tahu fasa-fasa ni. Yang fasa-fasa ni saya mengabarnya. Makna peringkat tahiyat tu wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasa pertama, innaka hamidum majid. Fasa kedua, ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fasa ketiga, ibarat perumahan. Lepas tu Masihid Dajjal, fasa yang keempat. Jadi dia rasa tercabar kalau orang yang mengaji. Kawan innaka hamidum majid tu belum bacanya panjang sangat dah. Tapi ada lagi. Itulah dikabarkan ilmu. Jadi kalau kitab kita ni nak menggalakkan itu. Nak menggalakkan supaya kita tahu. Penyudahnya tuan-tuan sekalian. Sembahyang qada tak erti. Eksay sangat. Nak khabar. Eksay sangat. Cakap kampung. Eksay sangat maknanya sembahyang qada tak reti. Sebab itu malah belajar lagi. Malah belajar. Orang mengaji kau buat main-main. Sembahyang qada tak reti. Bayangkanlah sembahyang qada tak reti, umur 50, 60, 70 tahun sembahyang qada tak reti. Bermakna dia tidak mengambil tahu bahawasanya qada tu wajib sebelum mati. Tuan-tuan tuan-tuan tak percaya saya khabar ni, bukan pendakwah ni, pendakwah berdosa. Bukan pendakwah, cakap lillahi ta'ala, sembahyang qada tak reti. Lah saya khabar bukan payah sangat. Cuba baca. Usalli fardul maghrib salasa raka'atin lillahi ta'ala. Kita sembahyang qada ni usalli fardul maghribi salasa raka'atin
adaan qada'an lillahi ta'ala ataupun qada'an lillahi ta'ala. Usalli fardal asri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Itulah dinamakan sembahyang qada. Sebut qada'an. Kalau sebut adaan tu sembahyang semasa. Itu dia punya apa nama ni, beza dia. Tak reti. Tak reti. Itu sebagai bukan nak mencerita keburukan seseorang, sebagai rangsangan, motivasi, peri pentingnya ilmu itu. Peri pentingnya ilmu itu yang kita baca di dalam kitab ni sesuai kepada untuk orang yang memberi rangsangan kepada orang yang nak menuntut ilmu. Jadi kewajipan kepada organisasi menyediakan tempat belajar, dan kewajipan bagi diri kita sendiri, organisasi itu surau masjid contohnya, kepada diri sendiri berlumba-lumbalah nak mengaji. Berlumba-lumbalah nak mengaji. Rukun fi'li berapa perkara? Rukun fi'li sembahyang berapa perkara? Rukun qauli berapa perkara? Rukun ihsan berapa perkara? Itu dia sebenarnya. Maknanya dipaparkan, banyak benda aku tak tahu. Tapi kalau rasa aku pandai belaka, pandai ujilah. Kita nak uji. Kalau terbuka, maknanya boleh lepas ataupun tak lepas, kita kena menduga. Masya Allah. Saya sekarang ni kalau ada orang mengaji, saya suka sangat. Mengaji hak kita tak reti. Mengaji hak kita dah reti tu tak payah. Mengaji hak kita tak reti. Itu dia. Mengaji menambahkan pengetahuan. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ni tak minat. Dia rajin beribadat. Sembahyang 5 waktu tak mudah. Tapi takbiratul ihram gimana? Rugi. Aksesorinya rugi dia. Ataupun gini. Itu cakap harimau tu namanya. Gini. Ataupun gini. Jadi tak ada ilmu. Jadi oleh kerana itu kita ni nak mengalakkan diri dah. Kalau orang belajar semayang betul gini. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan usalli fardal maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kompon tak sah semayang. Kita nak tahu perkara-perkara sedemikian. Itulah galakan dia. Maknanya bila saya sebutkan berdasarkan kitab ini, maknanya kita tergaru-garu. Tergaru-garu di dalam hati kita nak menambah ilmu. Jadi kalau ada perasaan itu nak menambah ilmu dengan syarat kita merasa tak tahu. Kalau kita merasa tahu, hantarlah saja. Sebabnya mengesahkan kita tahu. Itu dia. Boleh faham? Jadi tujuan saya ni mengajar walaupun secara online, mengajar maknanya 4 kali seminggu. Kita nak beri faham ketika kita tak boleh pergi ke masjid, ke surau. Jadi rebutlah peluang kita nak mengaji, nak tahu. Dan kita ni tak perlu keluar modal, melainkan menyandar rumah kita. Menyandar rumah kita, maknanya tidak mengeluarkan duit minyak, tidak apa, tidak ini, mendengar je. Kalau hak rajinnya
belilah kitab sikit, tulis sikit. Kalau hak tak rajin tu mendengar. Jadi kalau hak tak rajin tu mendengar saja, tak ada bertulis, ingat komputer kepala dia macam komputer, boleh scan, boleh photostat. Jadi kita kalau tak ada kitab tu, kita bercatat lah benda yang saya kabarkan tadi. Bercatat, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, letak di dada kita. Itulah konteks di dalam ilmu. Jadi kalau mencurah air di daun keladi, tidak manfash, tak faedah. Macam kita ke masjid, ke surau, mana dengar, lepas tu balik tak reti ke benda asal, kembali kepada asal semayang gini juga. Semayang Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, tangan. Ya ma yanfash. Ma yanfash. Kau faham cakap saya? Laju sangat. Hai, tak apa clear Ustaz. Clear? Oh, sini tak apa clear sini. Oh. Ya? Kurang clear. Oh gitu. Cuaca tak? Ya, Tempat-tempat lain macam mana? Ada? Putus-putus. Tak clear? Sini Clear. Masa putus tak? Clear? Ada masa Putus. putus. Kenapa Oh. putus-putus? Taman Hilir putus-putus. Putus-putus. Saya bukan main semangat ni malam ni. Tak apalah, dengar juga. Bukan main semangat macam malam ni. Putus-putus pula. cuaca tu Ustaz. Kuantan putus-putus juga. Oh. Tempat lain? Lebih kurang dia. Masalah. Tapi boleh faham lah Ustaz. Boleh Okay. faham kan? Masalah. Atau masalah saya ni. Tempat saya ni. Nanti pukul apa nama ni. Pukul ni apa pula? Putus-putus juga kat sini. Tempat Ustaz tu hujan ke? Ustaz, semangat Ustaz. Jangan give up. Kita orang dengar jelas. Kita dengar Okey, Ustaz. jelas dah. Jelas dah. Jelas Clear. Ustaz. Ya, clear. Clear. Boleh. Dari Rawang clear. Clear Ustaz. Nampak Ustaz dah layu dah tu. Takut pula. Tu dia. Jelas. Okey, jelas Ustaz. Jelas. Jelas. Tak ada putus-putus. Tak ada. Tempat ni okey. Sebab tempat saya ni. Tu kau lain. Okey lah, jelas dah. Rawang jelas. Jelas. Okey. Kuantan jelas. Kuantan. Jelas. Lipes. Terengganu Jelas. Terengganu. jelas. Jelas je. Dia Terengganu. Terengganu Jelas insya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya. Lain tempat saya, tu kau lain. Oxford pula. Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang. Jelas juga Pulau Pinang. Seterusnya. Maka
maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh barang yang jatuh atas dirinya pada sekalian kelakuan itu ditempati akan dia pada tempat makanan. Maknanya nak kabarkan kita belajar ni keperluan. Ibaratnya keperluan makan pada diri kita. Jadi kalau sekiranya belajar tak perlu, sambil lewa lah. Dia tak ada perlu. Allahu Akbar. Tak ada tak tahu kepala ekor. Sebab itu dia tak nak belajar. Dia tak tahu rukun qauli, rukun fi'li, syarat sah semayang, syarat batal semayang, syarat kepada rukun 13 itu, syarat beri salam. Dia tak cana. Maknanya dia tidak memerlukan. Macam orang makan, saya menyampah sangat. Orang makan, makna makan tak habis. Minum air tak habis. Kalau makan tak habis, tak payah makan lah. Kalau kenyang. Makan ni lapar. Jadi begitu juga menuntut ilmu. Dia kata maknanya keperluan kepada diri kita. Kalau kita merasakan kita tak tahu, maka ibarat makanan perlu kepada kita bila kita berasa lapar. Jadi saya bimbang kita ni masuk kategori saya sebut tadi. Saya sebut tadi. Mana? Kita tak tahu yang kita tak tahu. Mana? Bahasa Arab. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Yang kita tak tahu benda yang kita tak tahu. Itu dia nak khabar. Jadi kita ni lapar. Bila lapar, makan. Tak kira lah makan apa. Kita tak tahu sifat 20. Kita belajar sifat 20. Kita tak tahu bacaan Fatihah makna. Kita belajar makna. Doa iftitah tak tahu makna. Kita belajar makna. Jadi, saya suka contoh semaya tu lah. Makna kita merasakan lengkap semaya kita ni. Tengah semaya, sawit berapa, setan. Jadi, lekeh sangat kita ni. Semayang tak pernah khusyuk. Tak pernah khusyuk. Bukan semua tak. Kalau orang yang tak khusyuk, patutnya Allahu Akbar. Jadi hak lain ni ke tepi lah. Kita khabar Allah yang maha besar. Jadi hak lain ni ke tepi. Jadi kalau sawit setan berapa, makna besar sawit daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya kita mengingati Allah ni 5 minit je semayang tu. Munajat. Berhubung terus kepada Allah Ta'ala. Hamba berhubung terus kepada Allah Ta'ala, iaitu semayang. Hak lain tak nampak. Yang lain tak nampak. Masa bekerja tak nampak, masa makan tak nampak. Masa makan ni nampak ingat ke Allah Ta'ala ni, masa tidak dapat makan. Masa tidak dapat makan, maka ingatlah kepada Allah. Ya Allah, berilah rezeki. Masa sakit, ingatlah kepada Allah. Allah, ya Allah, sihatkan tubuh badan kan. Itu dia nak khabar tu. Maknanya kalau sekiranya bidang ilmu ini, kita clear mengaji belaka, maknanya kita tidak jadi jahil murakkab, artinya tak tahu apa yang kita tak tahu. Tak tahu apa yang kita tak tahu. Jadi dalam kitab perkenan, kita jauhi. Dalam kitab perkenan, muka surat 38. Saya mengaji dulu kitab ni. Cantik sangat bahasa dia. Dia mengabarkan muka surat 36. Dia mengabarkan aturan-aturan hak kita yang perlu kita tahu. Muka surat 36. Ada 10 aturan. Ini jarang orang mengaji ni. Dalam kitab perkenan yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin Ibni Al-Marhum Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar. Mufti dia ni. Kitab perkenan masalah
hal ehwal pekoh. Di tepi dia ni masalah hal ehwal al-jarah, hukum seseorang yang melukakan orang. Al-jarah berkenaan dengan jinayat. Al-jarah wa ta'dil itu lain. Al-jarah wa ta'dil itu sifat rawi, perawi hadis. Al-jarah wa ta'dil ini al-jarah, luka. Luka ni luka melukakan orang. Di dalamnya kisah pekoh di ujung ni dia membahaskan berkenaan dengan apa nama ni, hikmah ataupun berkenaan dengan dia sebut ni, maknanya kalau dia sebut tu kita terfikir. Terfikir. Siapa ngaji kitab perkenaan ni? Tak ada ustaz, baru malam ni dengar. Baru dengar ni. Kitab kecil je. 40 muka surat. 40 muka surat ni kitab perkenaan. Tak ada kulit dah. Asal tu tak ada kulit juga. 10 perkara kita kena ambil tahu. Jadi kita kena ambil tahu. Dia disebut dalam kitab ta'lim ni, dia kata maknanya ibarat keperluan kepada makanan. Tubuh badan ni perlu kepada makan. Tekak perlu kepada minum. Nak tanya, jasad kita ni lapar di manakah? Lepas itu dahaga di manakah? Lepas itu sedap di manakah? Tolong jawab. Pukul 9 kita ni. Tak, lidah. Tekak-tekak ustaz. Ujung lidah sedap. Lepas tu dahaga. Tekak. Lepas tu lapar. Perut. Mana kalau kita merasakan sedap, kalau ilmu ni merasakan sedap, kita tak undur. Pergi masjid tu bersemangat. Oh, ustaz ni cepat sangat habis. Celaka betul ustaz. Beratlah pula. Maknanya celaka ustaz terkabur. Dia tu namanya selok tu. Tak boleh. Allah, ruginya ustaz ni tak habis. Seperti malam ni juga saya nak sebut 10 perkara yang perlu kita ambil tahu. Maknanya saya tak sebut, akan datang pula sebut. Dia khabar ustaz ni. Mana sebut tak khabar, nipu katnya. Beratlah ceritanya. 10 perkara kita kena ambil tahu di dalam kehidupan kita ni. Di dalam kehidupan kita ni 10 perkara. Saya sebutlah sikit. Saya sebut tajuk-tajuk dia. Maknanya 10 perkara ini perkara penting. Nombor 1, berkenaan dengan malaikat maut. Kita dengan malaikat maut. Nombor 1, kita dengan malaikat maut. Nombor 2, kita dengan kubur. Kita bertemu dengan malaikat maut ni, cepat lambat je. Kubur akan bertemu, tu samsai lah dengan kubur ni. Sebab itu berjumpa dengan kubur, beri salam lah kepada ahli kubur. Lepas itu kita baca Fatihah. Itu berkenaan dengan kubur. Kita pasti akan masuk. Walaupun mati di dalam sungai, mati di dalam tekak buaya. Nombor 2. Nombor 3, kita dengan mungkar nakir. Mungkar nakir. Betul tak betul? Aturan kita. Betul. Kita akan bertemu. Lepas itu keempat, aturan kita dengan sirat, timbangan mahsyar nanti. Nombor 5, aturan kita kepada hisab, kira-kira. Nombor 6, aturan kita kepada siratul mustaqim, titik. Nombor 7, aturan kita kepada neraka. Masya Allah. Nombor 8, aturan kita kepada syurga. Nombor 9, aturan kita kepada nombor 9, aturan kita kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ingat aturan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga aturan kita kepada Habib ni. Habib ni makna keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 10-nya aturan kita dengan Allah Taala. Tu dia. Carilah kitab perkenan. Itu. Aturan, saya ulang, aturan kita malaikat maut, aturan kita dengan kubur, aturan kita dengan mungkar nakir, aturan kita dengan timbangan, aturan kita dengan hisab kira-kira, aturan kita dengan titik siratal mustaqim, aturan kita dengan neraka, aturan kita dengan syurga, aturan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aturan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam kitab perkenan. Satu lagi kitab Asrarus Salah. Dalam kitab Asrarus Salah. InsyaAllah jika ada masa kita huraikan satu-satu bila sesuai dengan tajuknya. Jadi belilah kitab perkenan. Order Shopee. Order Shopee kitab perkenan. Hak Jawi, hak Romi tak tahulah. Ada ke tidak kitab ni. Jadi saya nak sebutkan belakang kitab tu muka surat 36 hingga 37 berkenaan dengan aturan. Jadi nak kabarkan, kita nak tahukah aturan itu? Mesti nak tahu lah. Mesti nak tahu, kita wajib jumpa ni. Jadi dia khabar maknanya di dalam motivasi ataupun rangsangan di dalam kitab ini, macam itulah juga kita nak tahu ilmu yang berkait dengan 10 perkara itu, seperti kita perlu minum ketika kita tekak dahaga, kita perlu makan ketika kita lapar, dan kita perlu tahu makanan ini sedap tak sedap. Memerlukan kita rasa dengan lidah makanan tak sedap, kita tak makan. Jadi ilmu ni macam itulah. Kalau ilmu ni dinisbahkan pada makanan, nisbahkan pada makanan, artinya kita akan mendapat ilmu, kita bekerja-kerja untuk ilmu apa cara sekalipun. Setengah kita bila belajar ilmu terus mengantuk. Bila belajar ilmu terus tak faham. Itu ada problem. Ada problem, makna jiwa kita itu tak suci. Jiwa kita itu tak suci. Artinya kalau orang tasawuf ataupun orang tarikat, dia panggil mandi taubat, menyucikan diri. Mandi taubat, menyucikan diri. Sebabnya bila belajar ilmu mengantuk, bila borak sampai pukul 3 pagi tak apa pula. Bila benda yang tak senonoh ingat, benda yang berkait dengan ilmu tak ingat. Kait dengan ilmu tak ingat. Jadi problem pada mana? Pada rohani kita. Jadi itulah kita tak pelik. Saya mengajar ni di masjid surau tu, saya suka sangat menengok orang-orang yang belajar ni. Kadang mengantuk, kadang pen terlepas, kadang buku tercampak. Kadang-kadang meja lipat terpedegung. Mana dia tidur lah tu. Jadi dia hanya ada masalah. Dia kencing manis ataupun darah tinggi. Maknanya nisbahkan masalah ilmu. Nisbahkan masalah ilmu. Jadi oleh kerana itu, maka kita ni na'udzubillah, kita minta perlindungan daripada Allah tergolong kepada golongan seperti yang saya katakan tadi. Jika tergolong seperti yang saya katakan tadi, usah haraplah ilmu itu akan datang kepada kita. Kita mengaji-ngaji, beria pagi, petang, siang, malam, entah dapat ataupun tak dapat, entah mana-mana orang tua khabar.
kita mengaji beria-beria ni entah mana-mana. Entah mana-mana. Jadi kita boleh faham daripada perkara-perkara yang dibahaskan di dalam muka surat 6 ini. Pertama sekali, dia ni nak menceritakan berkenaan fardu kifayah. Tu. Nombor 2, dia nak menceritakan kewajipan kepada pemimpin masyarakat di sesebuah tempat ini, hidangkanlah masyarakat itu dengan ilmu. Yang ketiga, bagi pihak yang kita belajar ini, pentingnya ilmu itu ibarat batang tubuh kita penting kepada makanan dan minuman. Itu 3 perkara yang kita boleh mengambil pengajaran. Jadi saya nak tanya tuan-tuan sekalian, 3 perkara itu, adakah kita tak tercabar lagi untuk menuntut ilmu? Ustaz. Tercabar. Yang keduanya, adakah kita ni banyak tahu daripada tak tahu? Banyak tak tahu. Daripada tahu. Dia kena belajar tu. Adakah saya sebut-sebut ni tadi tuan-tuan semua tahu? Ada yang Tak tahu. banyak tak tahu. Tak tahu. Ada yang tahu, tak tahu. Oleh kerana itu, maknanya kerdilnya kita dari sudut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerdilnya kita. Kalau tuan-tuan kata banyak yang saya cakap ni tak tahu, bermakna kita ni kerdil, maka menepatilah tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, tuan-tuan haji, puan-puan hajah menuntut ilmu walaupun secara online. Itu kena pada tempatnya. Maknanya bila kita hidangkan banyak tak tahu. Saya percaya bab mayat-mayat tu, saya nak sebutkan bab baca-baca tu, kalau tak mengaji betul, tu usah cakap besar. Tu usah cakap besar. Kalau tak mengaji betul, makna tak mengamati, tidak menghayatinya, tu usah cakap besar lah. Saya nak uji satu. Saya nak uji satu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan ketika mana? Bangun dan sujud. Lebih tepat lagi, apa dia? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli itu dapat belaka? Dapat. Dapat belaka. Sambung Rabbighfirli itu dapat ke tak? Tak dapat. Ya. Adakah sambung dia? Ada. Tak dapat. Adakah sambung dia? Ada. Tak tahu di mana? Tahu di mana ada? Ada pun dia bagi tahu. Ujung dia tu Rabbi, maknanya ujung Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabb habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyya la kafiran wala syaqiyya. Di dalam kitab As-Simarul Lazizah, As-Simarul Lazizah dalam kitab Arab. Itu dia. Mana? Saya nak sebutkan juga. Tahu tak tahu makna Rabbighfirli warhamni tu? Siapa boleh terjemah? 2 minit lagi. 9 seku. Siapa boleh terjemah? Ampunilah daku, kasihanilah daku. Kurniakan rezeki padaku. Tunjukkanlah daku, perbaikilah daku. Aku kenal. Tolong terjemah. Rabbighfirli. Ampunilah aku. Ampunilah daku. Aku Rabbighfirli warhamni. Rahmatilah aku.
aku. Kasihanilah aku. Cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku. Angkatlah darjatku. Petunjuk. Warzuqni. Berilah aku rezeki. Wahdini. Berilah aku petunjuk. Bila aku petunjuk. Wa'afini. Afiatkanlah aku. Wa'fu anni. Dan maafkanlah aku. Terjemah tu tengok buku dalam semayang buat ke tak? Dalam semayang tu buat ke tak? Buat. Tak. Robi Willy. Ingat. Tak, maknanya tak tebik, maksudnya tak tebik dalam semayang Rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Tahu semua makna. Jadi kalau kita tahu semua makna dalam semayang tu, tahu semua, insya-Allah kita khusyuk semayang. Insya-Allah kita khusyuk, tidak lalai. Jadi dengan kata-kata itu setakat ini dulu pengajian kita. Ya. Tanya. Macam doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira. Akbar itu kabira. Akbar tu wakaf. Macam mana tu? Akbaru. Boleh belaka. Allahu Akbaru. Boleh. Allahu Akbar. Boleh. Boleh belaka. Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Akbar tu isim tafdil. Boleh belaka. Makna sama saja. Allahu Akbaru kabira. Allahu Akbar kabira. Tidak menjadi cacat. Segi-segi maknanya tepat. Boleh. Ada dalam YouTube terkabut tak betul. Duduk ika'ah pun 100% bagus. Duduk ika'ah seperti beruk. Jadi kita ni jangan berguru dengan YouTube ni. Jadi Allahu Akbar kabira pun boleh. Allahu Akbaru kabira pun boleh. Tirmizi boleh belaka. Tirmizi. Itu sunat hayat. Sunat hayat. Kita baca doa iftitah. Rukun qauli berapa? Rukun qauli ni wajib je. 5. Rukun qauli mana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sebab apa nama takbiratul ihram? Ya? Perbuatan apa? Takbiratul ihram. Sebab apa nama dia? Okeylah. Setakat itu dulu, insya-Allah jika dipanjangkan umur kita berjumpa pada hari Jumaat nanti, kitab Miftahul Murid. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dikurniakan ilmu yang baru kepada kita, ilmu yang memberi manfaat dan disematkan di dalam hati sanubari kita sepanjang kita berbicara sejam 15 minit. Moga-moga tak banyak pun sedikit manfaat, ilmu baru, ilmu yang amat berguna kepada kita. Moga-moga dikuatkan ingatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi apa yang kita tak kena kita betulkan, apa yang kita dah betul kita buat yang terbaik untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Guru. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak apa sihat. Alhamdulillah. Ya. Letak air dalam gelas. Letak air dalam gelas ni. Kita doa. Ada air? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuku illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahis samii'il basir alladzi laisa kamitslihi wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqil alim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwal fattahul alim. Bismillahil الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم القدير. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah cepat sembuh cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Azro di Kuantan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Haji.
Waalaikumsalam. Order sihat? Alhamdulillah. Oh.